Automatic, selesa dibawa guys. Boleh buka aircon, boleh makan kuaci, boleh makan rambutan sambil bersila dalam kereta guys. Kalau jam, tak ada masalah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi guys. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah pada Galeri Kereta sebab sudi nak review pasal kereta saya yang seterusnya, Evo 10. Okey bang, kenapa Evo 10 bang? Okey, kenapa Evo 10 Kita ada banyak Evo Ini Evo yang terakhir, Evo 10. Daripada Evo 1 sampai 10. Tapi Evo 10 ni yang paling kurang lah orang nak main sebenarnya. Kalau di soalan tu dia tanya kenapa Evo 10, satu pertamanya ni Evo yang terakhir, dan lepas ni dah tak ada Evo lagi. Dan satu lagi sebab dia, ini salah satunya Evo automatic yang paling berkuasa. So dia sesuai untuk dibawa daily guys. Okay guys, apa pun terus subscribe dan follow channel GK Galeri Kereta. Kemudian kalau nak tahu perkembangan kereta-kereta saya seterusnya dari segi modifikasi ke, upgrade ke, boleh follow saya punya Instagram channel Ashraf Kamal 77. Hari ni kita nak cerita pasal Evolusi 10 lah. Evo ni yang paling orang kata Evo underdog, maksudnya yang paling orang tak main lah. Dan tak ramai lah yang mengimpikan pun nak Evo 10 ni. Macam Evo 9, Evo 8 ni saya rasa yang paling ramai yang orang minat lah. Terutama cutting dia lawa. Dan dia tak ada satu kereta yang orang kata kereta tu jelmaan. Macam kalau kita kata Evo 123 ni orang kata Wira kan. Evo 456 ni orang boleh kata wajar. Tapi Evo 789 ni dia tak ada. Dia tak boleh kata dia kereta Proton apa, tak ada. Dan seterusnya kalau Evo 10, jangan cakap lah. Ada Lancer, ada Inspira. Tapi apa best Evo 10 ni? Nanti saya akan ceritakan secara detail, secara mendalam. Dan apa yang modifikasi yang kita buat supaya kita boleh dapat keseronokan pemanduan tu. Okay guys, kita boleh tengok ni. Ini Evo 10. So kalau nak tahu macam mana rupa Evo 10 ni ada. Sebab sebenarnya ramai yang confuse lah antara Evo 10 ke Inspira ke Lancer ke. Tapi yang kita nak cerita apa beza tu, nantilah kita akan cerita mungkin di next episode lah yang akan datang. Cuma hari ni kita nak cerita Evo 10 ni, macam mana rupa dia, apa luaran dia, macam ni lah kalau nak tengok. Cuma yang kita tukar kalau luaran ni sebenarnya kita nampak beza hanya pada colour je dengan rim. Selain daripada ni, body part dia semua boleh dikatakan 100% original Evolution 10 lah. Okey, kita tengok body dia besar, kembang daripada fender. Kita tengok fender dia kembang dengan belakang. Kita tengok dia lebih lebar. So basically kereta ni sebenarnya berat, solid, sedap dipandu. Cuma dia kelebaran. Sebenarnya kereta ni sangat lebar. Luaran ni kita boleh tengok basically dia asas lah, basic standard. Cuma orang kata Evo 10 ni ada intercooler, sebenarnya ada. Dia tak berapa menonjol lah seperti Evo generasi sebelum ni. Sebenarnya dia ada intercooler dia. Macam biasa sebuah Evolusi mesti ada intercooler kat depan. Okay, kemudian yang ni kita ada lampu projektor standard lah. Ni standard dia. Nampak ada sirip ni. Ni semua Evo 10 punya standard punya aksesoris. So pada tepi ni boleh tengok pintu ke, side skirt ke, spoiler, semua ni standard. Okay.
Brake yang saya pakai Brembo sekarang ni pun standard, cuma kita nak tarafkan kepada brake pad projek MU lah, depan belakang. Rim ni sangat special pada saya. Ini adalah model sangat limited edition daripada race, Volt Racing. Semua orang kenal CE28. Okey, cuma model ni dia panggil CE28 RT. Okey, dia berbeza sangat daripada yang CE28 yang ada di pasaran. Kalau boleh kita nak tengok zoom sikit apa beza dia guys. Biasa CE28 kalau dia datang dengan 5 lubang, dia akan ada 10 lubang. Kalau dia 4 lubang, dia akan ada 8 lubang. Tapi specialnya rim ni, dia 5 lubang ngam-ngam. Satu. Kedua, tulisan ni engraving. Bukan stiker guys. Ini pun engrave guys. Ni bukan stiker. So rim ni sebenarnya sangat unik lah. Sangat unik, sangat rare. Kadang ada yang kata color ni dengan body tak matching ke apa ke. Tapi pada saya, boleh lah kalau nak buat konsep kelainan lah. Sebab kalau kita kata main rim CE28 Gold ni dah terlalu biasa lah. Cuma saya nak buat kelainan lah kali ni. So dan rim ni sangat special di hati saya sebenarnya. Okey, kita masukkan dengan tayar yang paling lazat lah untuk on the road. Banyak yang tak tahu selain pada AD8R, tayar yang lazat dalam model Yokohama A052 guys. Okey, A052 ni tayar dia lebih mahal sikit lah daripada AD08R. Track wear dia lagi rendah, tapi grip dia sangat mantap. Sangat mantap. Untuk body yang berat macam ni, maksudnya bila kita masuk corner, lateral G dia yang tinggi sebab berat dia, tayar ni boleh menampung grip dengan lateral G yang kita ambil corner tu. So tayar ni saya sangat suka. So far saya tak pernah hard corner macam mana pun saya tak pernah buang dia untuk tayar ni. Tayar ni sangat best. Korang kena try lah. Maksudnya selain pada AD8R, A052 ni adalah tayar yang terbaik lah. Cumanya dia masalah sikit. Hujan, saya nasihatkan bawa 60 km saja, jangan lebih. Untuk 4 wheel macam ni pun saya buat 60 km pun dia dah menggelitik sebenarnya. So tak disarankan untuk hujan lah. Kalau macam AD08R ni, hujan dia boleh sikit lagi lah. Untuk ni jangan cuba guys. Kalau boleh, kalau hujan simpan rumah lah kita ni. Tapi untuk kering dia sangat mantap. Okey. So, ni tayar. Orang tanya kereta ni nampak standard, tapi adalah lain dia sikit sebenarnya. Okey, salah satu kita tambahlah aksesori carbon macam ni. Okey, dia daripada Code Speed ni. Si carbon ni. Lepas tu kita ada ducktail ni. Okey. Lepas tu kita ada lip spoiler carbon. So yang ni rally art. Antena ni rally art. Lampu ni sebenarnya paling diminati lah. Kalau geng-geng Evo dia paling suka ni. Ini diorang gelar ni lampu rally art. Tapi sebenarnya lampu ni bukan rally art yang buat pun. Ni lampu Taiwan je. Tapi tak tahu lah macam mana, mungkin diorang pernah nampak dalam gambar-gambar magazine kereta rally art Jepun pakai. So diorang gelarkan ni lampu rally art. Tapi rally art pun tak nak keluar lampu ni. Dia sebenarnya lampu Taiwan ni. Disebabkan itu harga dia melambung. Dulu lampu ni 700-800 je. Sekarang dah 1000 lebih, 2000 sebabkan diorang gelarkan lampu rally art. Tapi pada saya dia bukan rally art. Tapi kita pakai sebab orang kata dia paling handsome lah. Tak tahulah, kalau korang kata handsome tak handsome, korang komen nanti Pada aku biasa je. Jadi korang komen lah, kena tak kena lah lampu ni. Okey. Lagi satu kita tengok ini tak ada apalah, ni logo Code Speed. Emblem biasa. Okey, yang ini MR. Apa maksud MR ni? Untuk model Evo 10, kalau manual dia panggil JSR. So kalau untuk automatic SST dia orang panggil MR. Okay, so MR ni sebenarnya lagi high spec daripada JSR sebenarnya. Okay, seterusnya kita nak cerita pasal exhaust. Okay, kalau korang pernah tengok kereta-kereta Evo abang main sebelum ni, kebanyakannya abang akan pakai FGK Fujitsu. Tapi untuk Evo 10 kita pakai exhaust yang berlainan sikit. Sebelum ni kita pernah pakai Fujitsu. Tapi untuk power yang sekarang ni dia tak cukup dia sumbat. So kita terpaksa tukar. So saya ambil exhaust ni daripada US. Dia panggil exhaust ni Nvidia
So kalau Nvidia ni, kalau kita tengok geng-geng GT86 banyak minat. Sebab GT86 ni banyak orang US main. So untuk exhaust ni pada saya yang terbaik lah. Untuk setup saya sekarang, exhaust ni yang paling lawas lah sebenarnya. Dan exhaust ni datang dari US guys, bukan dari Jepun Alright, daripada logo ni tadi, nah ni lah special kita pakai FQ400. FQ ni maksud dia fucking quick. So kenapa FQ400? Bermaksud kalau betul-betul lah ni kereta FQ400, maksud dia 400 horsepower. Tapi kita akan cerita lah nanti apa power dia kita buat. Sebenarnya lebih daripada ni lah sebenarnya. Dah lebih lah. Tapi tak apa, kita akan cerita modifikasi apa yang kita buat. Dan saya akan bagi sikit panduan dan nasihat lah, do's and don't lah untuk enjin Evo 10 ni. Okay? Okey, ni dalaman lah. Secara asas kita tengok Evo 10 dalam dia macam ni. Lebih kurangnya kalau kita tengok Inspira ke Lancer lebih kurang lah. Saya pun tak pernah kata Inspira tu ke Lancer tu bukan adik-adik Evo. Dia tetap ada DNA tu orang kata, DNA Evo lah. Tapi kalau nak tengok Evo sebenarnya macam ni lebih kurang Inspira Lancer, kalau tengok dashboard dia sama. Cuma trimming ada beberapa benda yang berlainan sikit lah. Contohnya paling utama seat ni lah. Okey, ini seat Recaro. Dia panggil seat Recaro SR11 lah. Seat ni kalau Evo 10 biasa, fabric dia kain lah. Okay? Cuma ini adalah model orang kata premium. Dia panggil Evolution 10 Premium. So dia separuh leather, separuh Alcantara. So dia unik sikit lah. Dan dia bila leather ni rasa mahal lah sikit. Macam bawa A45 lah kan. Jangan kecam A45. Saya puji tu. Okey, kemudian kereta ni interior saya nak taraf banyaknya kepada premium spec lah. Premium spec ni contohnya daripada seat tadi, separuh leather, separuh Alcantara. Kita ada ni cermin pandang belakang ni, dia akan jadi gelap lah bila ada kereta belakang buka lampu dia bila dekat kita silau, so dia akan gelap kan. So ni sensor-sensor dia. Kita tengok ni pun barang susah nak dapat lah. Maksudnya ini barang ni premium lah. Maksudnya tak semua Evo ada benda ni. Ni kita beli ni sebenarnya. Maksudnya kita beli dekat Australia, kita beli dekat US ni. Okey. Kemudian lagi barang-barang premium ni kita ada heated seat. Okey guys. Heated seat. Ini Evo biasa pun tak ada guys. So kalau jangan kata Inspira tak ada, Lancer tak ada, tapi ini hanya untuk yang premium spec je ada. Dia pemanas seat lah. Okey. Kemudian premium spec ni lagi, ni lah kita ada tombol dia tulis Lancer Evolution. Kalau biasa dia hitam getah biasa, plastik biasa, dan kita ada leather trimming sini. Okey, dan ramai orang berminat bertanya abang pasal benda ni. Ini shifter lah daripada Coxpeed Japan lah. So ni shifter je bang. Ini tak ada apa yang special lah sebenarnya, cuma dia nampak handsome lah. Okey, benda ni tak rare guys Benda ni tak rare pun, tapi tak ramai orang pakai sebab orang tak tahu benda ni. So kalau kau nak beli, ni ada nama dia Coxpeed. Kau carilah dekat eBay ke, dekat auction ke, dekat bayi Jepun, ada je. Sebenarnya benda ni tak rare pun. Ada duit boleh beli. Okey. Okey, kemudian trimming seterusnya yang kita kata premium ni, kita tengok bezel hitam ni, kita panggil piano black. Sini dia ada trimming chrome. Nampak tak? Ni chrome, lepas tu button ni cleaning ni chrome. Okey, so ni trimming yang high spec lah. Okey, cuma yang kalau peminat-peminat Evo 10 ni akan nampak pelik dekat aircon panel saya ni. Tulisan suhu dia bukan dalam Celsius ni dalam Fahrenheit. So bermaksud ini model US. Ni bukan model Jepun. So maksudnya panel aircon ni daripada US lah. Dan dia terbalik sebab tu kalau Jepun benda ni sepatutnya duduk kat sini. Ni pergi kat sini, ni duduk sini. Ni sebenarnya untuk left hand drive. Termasuklah saya punya handbrake ni left hand drive. Sebab tulisan dia menghadap sana. And then kalau tengok meter saya sama juga. Kalau kau tengok Satria abang sebelum ni, meter abang pun ada KMH, MPH. Ni spek US je dapat. Okay. Steering ni steering biasalah, Evo 10 semua macam ni. Pada kaki ni pun biasa Evo 10. So secara lain, secara asasnya lain ni masih standard Evo 10 lah. Cuma kita tengok kokpit dia besar lah, luas. Sedap bawa sebenarnya kereta ni. Feeling dia macam bawa kereta Conti tau. So kalau kita nak main kereta Jepun tapi nak feeling Conti, automatic, ini guys.
Ini kenderaan dia. Sedap guys. Okey, sekarang abang nak share sebenarnya formula lah enjin ni. Maksudnya enjin Evo ni kalau standard dia atas kertas dia tulis 250. Tapi kalau kita dyno on wheel kita dapat 250 lebih lah. Lepas tu bila kita remap balik kita boleh dapat dalam 270 lebih horsepower. 270 lebih ni kita dengar macam besar tapi untuk bodi yang berat ni tak best sebenarnya. Dia kita rasa macam dia sebuah enjin yang malas lah. Sebab bodi dia berat. Jujur cakap, enjin dia berat dan solid macam Conti. Tapi 270 horsepower dia standard pada saya tak cukup laju lah. Tak cukup laju nak bersaing dengan Conti yang ada. Jangan kata Conti lah, kita JDM lain pun dia kena ni. Dengan Evo adik-beradik dia pun dia akan kena. Okay? Sebab bodi dia berat. Dengan rim dia yang besar, dengan lebar lagi, spek dia. So dia lagi berat. So kita dah banyak naik taraf pada enjin ni. Okey, sini abang nak bagilah punya orang kata kalau kau nak follow kau buatlah. Cuma ini kos yang paling rendah pada saya, pada abang. Ini kos yang paling rendah untuk kita reboot engine lah. Secara jujur sekarang on wheel kita dapat lebih kurang 430 So kalau di atas kertas ni kita dapat lebih kurang 500 horsepower sebenarnya. Tapi orang mesti kata kita modified kos yang tinggi. Sebenarnya tak. Okey, kenapa tak? Nanti saya akan cerita lagi. Cuma saya nak beritahu 4B11 ni enjin dia lebih maju daripada enjin yang Evo yang sebelum ni. Sebab dia bukan lagi dia buat pada besi, cast iron. Enjin Evo 10 ni dia gunakan aluminium. So aluminium ni kita tahu lebih ringan dan dia boleh transfer heat lebih baik daripada cast iron. So sebab tu untuk kereta macam ni dan juga kereta konti-konti yang sedia ada sekarang macam Golf GTI ke Golf R ke A45 semuanya blok aluminium. So sama lah dengan Evo 10 ni blok aluminium dan kita kena gunakan kelebihan blok aluminium ni untuk modifikasi kita sebenarnya. Okey, kalau kita tengok secara asas ni setup ni sebenarnya bukan kita cuba-cuba R&D. Sebenarnya kita follow macam mana kereta FQ440. Kalau korang pernah dengar Evo 10 pernah keluar versi FQ440. Dia sangat limited, hanya 50 biji saja dikeluarkan. Dan kebanyakannya barang-barang dalam enjin ni diorang banyak guna barang HKS sebenarnya. So abang akan share lah apa yang FQ440 buat dan apa yang abang buat. Sebenarnya lebih kurang. Okey, secara asasnya kalau kau tengok enjin bay ni, okey, banyak barang HKS lah, sama macam FQ440. Kita akan pakai piping intercooler alloy daripada HKS juga. Kita akan pakai blow off pun daripada HKS. Dan airbox abang masih maintain lagi sebab FQ440 pun pakai box standard. Dan sebenarnya atas dyno pun result paling cantik saya dapat bila pakai box. Compare dengan open port HKS saya pakai sebelum ni agak mengganggu masa kita tuning sebab bila kita pakai open port haba ni daripada radiator ni akan pergi ke open port. So dia akan kacau tune. So solution dia saya pakai standard, cuma filter ni kita pakai HKS lah. Sebenarnya sama juga macam FQ440, 440 pakai airbox standard. Okey, dan paling penting guys turbo. Turbo ni kita upgrade sama juga. Kita pakai HKS GT2. Okey, selepas saya pakai HKS GT2, kita dah dyno. Result kita tak dapat 400 power. Bermaksud turbo HKS GT2 ni dia boleh naik lebih kurang 60 horsepower daripada standard. So kita atas dyno ni untuk HKS GT2 standard kita dapat dalam 340 horsepower atas roller dyno tu. Okey, so apa yang kita buat lagi untuk dapat lagi 400 lebih horsepower ni? Okey, turbo tu tadi HKS GT2 kita tukar tengah dia. So kalau budak turbo kata kita naik upgrade lah 22G. Untuk Evo 10 kita naik 22G. Kemudian kita pakai fin yang banyak. Dulu kita pakai 9 blade. Tapi 9 blade ni ada masalah sebab
dia berat nak. Maksudnya power dapat 420, cuma ketahanan tak ada. Fin saya pecah akhirnya. So daripada 9 blade saya upgrade pada 11 blade sekarang. 11 blade ni alhamdulillah so far okey. Atas dyno power pun ada sikit lagi naik. Okey. Kemudian downpipe dia kita pakai Tommy lah, bell mount besar tu. Sebab Evo 10 ni engine dia kuat dan boost yang besar. Saya buat sekarang boost 2.2 bar. Saya perlu exhaust yang sangat lawas. So maksudnya bukan sekadar exhaust piping je kita upgrade. Downpipe pun kita paksa upgrade lah. So far yang paling besar bell mount untuk downpipe ni Tommy lah yang keluarkan. So kita terpaksa tukar tu Tommy downpipe. Okey, kemudian support yang perlu ni lah, macam biasa fuel regulator kena ada lah. Okey, fuel pump kita tukar pada jenis Dushwork. Okey, injector standard guys. Injector standard, internal standard. Yang kita pakai ni sekarang injector standard. So maksudnya kos yang kita keluar hanya pada turbo, downpipe, exhaust system, fuel pump. Tu je. Dapat 420 guys. So ini solution lah, jawapan paling cepat lah untuk Evo 10 dapat 420 horsepower. Dan pada saya untuk SKS GT2 ni, dengan kita upgrade pada 22G, dia boleh push lagi guys. Maksudnya atas dyno ni dengan 2.2 bar saya boleh push lagi. Cuma kita tak nak paksa sebab kereta ni automatic. Dia SST twin clutch sebab dia slip. So kita limit sampai situ lah. Sebenarnya kereta ni dengan setup saya sekarang dengan injector standard, sebenarnya boleh pergi lagi, boleh push lagi power. Lagi satu cam saya pakai Tommy, tapi yang paling rendah lah. Maksudnya yang tak agresif. Okey, kenapa abang pilih tu? Sebab kereta ni abang buat untuk daily So kalau lebih agresif tinggi untuk daily susah. Kita cungap-cungap, sengguk-sengguk. Bila kita bawa pelan pun sengguk-sengguk. Kalau tengah jam, cruising yang bawah 10 km sengguk-sengguk. Tapi ni kereta daily, so kita pakai cam yang paling rendah sebenarnya. Paling rendah. Tapi power masih ada 430 horsepower guys. So jangan kata cam tak tinggi, tak boleh power, tak. Cam ni hanya support untuk ujung. So lagi besar degree kita pergi, bawah lagi teruk. Itu je. So kalau korang tengok kau punya modifikasi ni, korang nak pilih daily ataupun hanya nak keluar untuk hari Minggu. Tapi guys, sekarang hari Minggu pun kalau kau pergi utara selatan, highway pun jam guys. So baik pakai low degree punya cam, auto. Macam ni. Okay guys, untuk target kita buat kereta ni, first yang saya fikir sebenarnya kita nak buat untuk daily drive. So bila untuk daily drive, benda yang saya utamakan dia selesa dibawa ketika slow, ketika perlahan. So kereta ni sebenarnya kita follow macam mana A45 punya setup sebenarnya. Sebenarnya bila abang cakap saya A45 kita nak kereta A45 tu, sebenarnya bukanlah abang nak menganjing orang. Cuma abang nak beritahu, sebenarnya A45 ni adalah sebuah kereta 2.0, 2 liter yang paling berkuasa atas jalan sekarang ni. Kereta Jepun pun tak ada macam tu untuk 2 liter tak ada. So kita kena follow macam mana A45 ni dia boleh dapat power. So kat sini beberapa faktor abang kaji. Pertama, boost datang awal. So untuk A45 dia datang boost awal. So termasuk kereta ni boost dah masuk serendah 2000 RPM. Dah boost. So kalau biasa 3,000, 3,500, 4,000 pun ada yang boost baru masuk. Tapi kalau A45 2,000 dah masuk. 2,000, 2,200, 2,400 dah masuk. Sama setup yang saya buat ni. Okay, dia masuk awal. Okay, kemudian A45 ni kalau kita tengok boost dia tinggi lebih kurang 2 bar, 1.8 bar. So dia gunakan kelebihan aluminium block ni. So sama dengan Evo 10 ni, saya up boost dia kepada 2.2 bar maksimum. Okay. Dan untuk 2.2 bar ni, macam saya cakap tadi, semua benda kena lawas. So maknanya selepas turbo ni, selawas habis. Sebab ni kereta ni abang tak guna wastegate. So kalau kita guna wastegate, shortcut lah untuk lawaskan exhaust. Tapi sebab kita tak nak guna wastegate, kita nak guna internal wastegate. So kita guna downpipe yang besar macam Tommy tadi saya cakap tu. Okay. Dan sekarang kereta ni boost awal 2 bar, maksimum 2.2 bar, 430 horsepower. Kita boleh dapat. Dan limit dia sekarang ni, masalah dia hanya pada gearbox je. Gearbox ni abang rasa dia macam bila pada 2 bar ni dengan 420 horsepower ni boleh slip. Memang slip akan slip. So kalau dia manual, abang boleh push lagi.
Tapi untuk 420 horsepower automatic cukup lah guys. 420 ni on dyno guys. Kalau atas kertas ni kita boleh cerita 500 lah ni, 500 horsepower dah ni. Automatic, selesa dibawa guys. Boleh buka aircon, boleh makan kuaci, boleh makan rambutan sandi bersila dalam kereta guys. Kalau jam tak ada masalah. Kalau korang tengok kereta ni pun tak banyak modifikasi lah. Ni saya cerita modifikasi yang basic dan untuk dapat power. Kita masih guna radiator yang standard lagi, injector yang masih standard. Intercooler piping kita naik taraf pada ARC sebenarnya kan? Dan tak banyak itu je. Tak ada apa pun. Cuma bila kita boost besar 2.2 bar ni, pressure daripada enjin akan kuat lah. So sebab tu kita lepaskan pada sini. Ni kita ada buat sistem untuk lepaskan pressure pada enjin tu. Biasanya orang tebuk lah. Biasa orang tebuk dekat head cover. Tapi kita tebuk pada oil cap lah. Tapi ni kan kita tebuk lah. Ni sebenarnya kita beli kat Jepun ni. Dah siap lah. So kita pasang, siap. Dia panggil oil catch tank lah tu. Okay. Okay guys, abang nak tutup lah cerita pasal Evo 10 ni. Okay, apa pun terus subscribe Galeri Kereta. Dia orang banyak support abang. Dan follow abang punya IG Ashraf Kamal 77. Kalau korang nak tengok modifikasi apa abang tengah buat ke, future planning modifikasi apa ke, follow IG abang. Apa pun, drive safely, stay safe, jaga penjarakan social guys, patuh SOP, and all the best. Jumpa lagi guys. Pada video seterusnya kita akan buat pasal kita akan buat on board driving. Okay guys.